Bismillahirrahmanirrahim. Al-faslur rabi' fi bayani tauhidiz zat. Ini adalah fasal yang keempat daripada kitab Ad-Durrun Nafis. Iaitu fasal yang pertama tentang bayan tauhid af'al. Fasal yang kedua tentang tauhid asma'. Bayan yang ketiga tentang ini fasal yang ketiga tentang bayan tauhid as-sifat. Dan ini adalah fasal yang keempat menerangkan tentang bayan tauhid zat Allah Subhanahu wa taala. Bermula fasal yang keempat pada menyatakan tauhid al-zat. Apa artinya? Artinya ialah mengesakan Allah taala pada zat. Ini zat Allah taala tu, diri zat Allah taala tu yang kita nak esakan. Tidak ada sebarang sekutu baginya, tidak ada sebarang penyerupaan baginya. Ini mensucikan Allah Subhanahu wa taala daripada sebarang bilangan dan penyerupaan. Sebab tu kita mentauhidkan dia. Jadi tauhid tu daripada perkataan wahid. Wahid tu artinya satu. Jadi satu di sini bukannya daripada sudut bilangan. Kalau daripada sudut bilangan, lepas satu dia ada dua, dia ada tiga. Satu di sini maksudnya tunggal, tidak ada yang serupa dengan dia. Itu maksud dia satu tu. Mengesakan, hanya menunggalkan, hanya Allah saja yang memiliki sifat-sifat yang sempurna. Selain daripada dia tak ada. Itu yang maksud kita mentauhidkan zatnya. Artinya mengesakan Allah Ta'ala pada zat. Dan makam inilah yang setinggi-tinggi makam. Tiada lagi di atasnya daripada makam ini. Kalau makam tauhid af'al tu dia masih yang permulaan. Jadi baru suku perjalanan. Kalau dia fana di asma' tu dah baru setengah. Jadi baru dikenal setiap perbuatan tu ada nama-nama bagi menunjukkan perbuatan tersebut. Nama pelakunya. Kemudian pada tahap yang ketiga, tiga suku, barulah dia mengenal tauhid, mengesakan Allah Ta'ala tu pada segala sifat-sifat yang sempurna bagi dia. Dan ini adalah pada tahap yang keempat, iaitu yang setinggi-tinggi makam, mengesakan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada lagi di atasnya daripada makam ini yang tinggi lebih pada ini. Inilah yang setinggi-tinggi makam, tiada lagi di atasnya daripada makam ini yang sampai pengetahuan segala makhluk kepadanya. Jadi atas pada zat tak ada lagi dah. Zat lah yang paling tinggi sekali. Sebab lepas zat apa lagi? Tak ada apa lagi dah. Betul tak? Jadi pengetahuan kita tu dalam makrifat mengenal zat Allah Ta'ala tu, mula-mula kita kenal af'al perbuatan dia. Kan? Lepas tu kita kenal, nama perbuatan ni, ini nama pelaku dia. Nama zat pelaku tadi. Nama pelaku bagi zat tadi. Isim fa'il dia. Nama pelaku. Macam apa? Al-Muhyi, Al-Mumit, yang menghidupkan, yang mematikan. Ini semua isim fa'il. Al-Syafi, yang menyembuhkan. Al-Kafi, yang mencukupkan. Ar-Rahim, yang memberi kasih sayang. Al-Malik, yang memiliki. Al-Qabid, yang menyempitkan. Al-Basit, yang melapangkan. Ini semua isim fa'il. Semua nama-nama Allah Ta'ala semua isim fa'il. Nama pelaku. Jadi atas pelakuan dia, atas tindakan dia tu baru kita kenal, nama perlakuan tindakan af'al perbuatan ni, ini nama dia, asma' dia. Nampak? Sebab tu asma' tu dia martabat tauhid yang kedua. Selepas tu baru kita kenal sifat-sifat, pembahagian sifat-sifat pula. Jadi asma'-asma' tu dia akan terangkum dalam menunjukkan satu kategori sifat tertentu, macam sifat Rahman, sifat Rahim, sifat Wadud, Ra'uf. Ini semua di dalam satu sifat yang kategori satu. Kan? Dia ada pengkategori, mana kita nak mengkelompokkan jenis. Dia kalau kita pembahagian tu, kalau di kalangan para ulama, dia sifat Allah Ta'ala tu dia ada sifat-sifat yang menunjukkan sifat jamal, ada sifat yang menunjukkan sifat jalal. Ada sifat-sifat yang menunjukkan sifat-sifat keindahan bagi Allah Ta'ala, kesempurnaan dia. Dan ada sifat-sifat yang menunjukkan sifat-sifat ketegasan dia, keperkasaan dia, ataupun pemarah dia.
Kan? Satu sifat lembut dia, satu sifat qahar dia. Jadi itu sifat jamal dan jalal. Jadi pembahagian sifat-sifat Allah Ta'ala ni banyak sebenarnya. Jadi itu dalam kita makrifat sifat. Sekarang ni kita sampai pada bayan tauhid zat, kita nak makrifat zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan inilah tahap tauhid yang setinggi-tingginya. Tiada lagi lepas zat, dah tak ada benda lagi dah kita nak fikir dah. Zat lah Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang paling setinggi-tinggi pengetahuan yang perlu kita capai kesudahannya. Jadi inilah makam yang setinggi-tinggi makam, tiada lagi di atasnya daripada makam ini yang sampai pengetahuan segala makhluk kepadanya. Jadi lepas pada zat tak ada makhluk, dah tak tahu lagi dah apa benda yang perlu diketahui selepas pada zat. Jadi lepas kita kenal diri seseorang, apa lagi yang kita nak tahu tentang dia? Kita dah tahu dah semua sifat-sifat dia, kelaku dia, nama-nama dia pun kita dah kenal, nama keturunan dia semua kita dah kenal. Dah kenal Tuhan punya diri, apa lagi? Kita pun dah selesai dah perkenalan kita. Faham tak? Itulah maksud dia. Begitulah juga dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kepadanya kesudahan musyahadah dan pandang segala orang yang arif. Jadi orang-orang yang arifin, orang-orang yang ahli makrifat ni, sesudah mereka memandang musyahadah segala af'al Allah, muraqabah memandang af'al Allah, kemudian muraqabah memandang, mengenal sifat-sifat Allah, asma'-asma' dia. Kemudian kesudahannya memandang ke hadrat zat lah, bertawajuh tu. Kan? Yang tanpa rupa, tanpa bentuk, tanpa arah, tanpa penyerupaan dengan segala makhluk tu, kita bertawajuh kepada hadrat zat tu. Jadi seolah-olah tu macam mana kita nak hadirkan tu. Itu yang menjadi perbahasan di kalangan para masyayikh itu. Kalau di kalangan para masyayikh Mujaddidi, kita tengok dalam Mabda' wa Ma'ad, Imam Rabbani dia menukilkan tentang kesudahan tu ibaratnya seperti satu titik noktah. Faham tak? Itulah kesudahannya. Dia ibarat dia, bukan zat tu, ibarat bagi zat tu saja, ibarat saja. Dalam gambaran misal tu kita hanya boleh nampak ibaratnya satu titik je. Itulah yang permulaan bagi segala kewujudan. Faham tak? Jadi itu perbahasan yang di dalam kitab-kitab para masyayikh. Jadi kesudahan musyahadah, sesudah musyahadah pada af'al, sesudah musyahadah pada asma', sesudah musyahadah pada sifat, kesudahan musyahadah adalah musyahadah terhadap zat lah. Apa lagi nak musyahadahnya? Itu yang dimaksudkan. Dan pandang segala orang yang arif, dan kepadanya lah perhentian perjalanan mereka itu. Yang ni bila dah sampai pengenalan kepada makrifat zat, maka habislah, tamatlah perjalanan tu. Kira dah jadi orang yang arif lah. Orang-orang arifin lah, termasuklah orang-orang arifin lah. Orang-orang yang dah mengenal. Dan pandang segala orang yang arif, dan kepadanya lah perhentian perjalanan mereka itu. Jadi mereka orang-orang yang arifin. Dan kepadanya lah diperolehan lazat yang tiada terlintas pada hati manusia. Jadi pada makam tauhid zat ni lah para arifin ni mencapai suatu kenikmatan, suatu kelazatan yang tak putus-putus, tak henti-henti, tak puas-puas mereka menghirup daripada limpahan hadrat zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Faham tak? Jadi di situlah perhentiannya. Mereka berhenti kepada hadrat zat tu, tawajuh pada hadrat zat, mengambil limpahan daripada hadrat zat. Dan kepadanya lah diperolehan lazat yang tiada terlintas pada hati manusia, dan kepadanya lah kepadanya lah sehingga-hingga dan sehabis-habis sampai pengetahuan segala makhluk. Dan kepada makam yang di atasnya daripada ini, tiada siapa yang dapat pengetahuan akan dia. Jadi selepas mengenal hakikat zat, tak ada lagi dah pengetahuan yang makhluk boleh tahu dah. Melainkan Allah Ta'ala je lebih mengetahui tentang apa yang sepatutnya diketahui. Hadrat zat dia. Tak ada apa lagi dah. Kita nak mengenal hadrat zat dia, pencipta kita lah. Itu je. Jadi, dan kepada makam yang di atasnya daripada ini, tiada siapa yang dapat pengetahuan akan dia.
hingga Nabi Mursal dan malaikat yang muqarrabin sekalipun tiada sampai kepadanya, iaitu maqam kunhu zatullah ta'ala. Ini seatas-atas maqam adalah maqam zat Allah Ta'ala. Ya? Jadi selepas maqam zat tu, siapa pun tak tahu. Malaikat pun tak tahu, Nabi-Nabi, Rasul-Rasul pun tak tahu apa lagi dah. Lepas tu apa lagi dah. Tak tahu dah. Zat Allah Ta'ala lah setinggi-tinggi pengetahuan yang makhluk boleh capai. Seperti mana firman Allah Ta'ala, wa yuhazzirukumullahu nafsah, yakni dipertakuti Allah Ta'ala daripada sampai makrifatmu akan kunhu zatnya. Yakni kunhu zatnya tu hal keadaan zat Allah Ta'ala tu kita tak boleh nak tahu. Ni dia buat apa? Kita tak boleh nak tahu lah. Tak? Dia tengah duk buat apa? Dia tengah perhati siapa? Macam mana keadaan zat tu? Itu kita dah tak tahu dah. Kan? Sekarang ni dia apa? Tawajuh dia ke mana? Kan? Dia dalam kesibukan apa? Kita tak tahu. Itu di luar pengetahuan kita. Hal keadaan zat tadi. Sekarang ni ke? Kita mana tahu? Kan? Yang kita tahu daripada perkhabaran tu lah hal keadaan dia sentiasa mengetahui. Sentiasa memiliki kudrat, sentiasa mempunyai kehendak, iradat. Sentiasa hidup, memiliki hayat. Sentiasa mendengar, samak, basar, melihat, kalam, berkata-kata, menjawab permohonan setiap orang yang berdoa, memohon kepadanya. Nampak? Tapi kita tak tahu hal keadaan zat Allah Ta'ala tu sendiri macam mana. Kan? Itu di luar. Secara detail keadaan zat tu, di luar pengetahuan kita. Dah kita tak tahu dah. Kita makrifat zat kenal dia sampai kita boleh mengenal segala himpunan-himpunan pengetahuan kita tu terangkum dalam musyahadah kita tu. Itu yang mampu kita hasilkan. Tapi kita nak membayangkan rupa bentuk Allah Ta'ala tu, Maha suci Allah Ta'ala daripada sebarang rupa bentuk dan gambaran. Jadi hanya yang dinukilkan oleh ulama pada peringkat penghujungan ini, hadrat zat tu diibaratkan, yang ini dalam gambaran misal lah, diibaratkan hanya seperti satu titik noktah. Faham tak? Hanya gambaran ibarat saja yang dapat dimusyahadahkan. Nak musyahadah zat Allah Ta'ala betul-betul, mana kita mampu, mana kita nampak, mana kita boleh dapat gambarkan. Itu dimaksudkan. Jadi pengetahuan tentang hadrat zat ni sangat tinggi. Ya. Ini segala Nabi dan Rasul pun tak dapat nak mencapai pengetahuan yang atas lagi daripada zat Allah Ta'ala. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala pun melarang kita daripada mengenali tentang nafs diri Allah Subhanahu Wa Ta'ala tu dengan lebih mendalam. Faham tak? Sebab kita tak akan mampu mengetahui, menanggapi tentang hal keadaan zat dia Subhanahu Wa Ta'ala tu sepenuhnya. Yang ini dipertakuti Allah Ta'ala daripada sampai makrifatmu akan kunhu zatnya. Yang ini hal keadaan zat Allah Ta'ala tu sebenarnya. Allah Ta'ala larang kita, jangan duk fikir sangat tentang aku ni. Tentang apa aku hal keadaan zat Allah Ta'ala tu kan. Kita jangan terlalu nak fikir sangat. Fikir hadis kita tu yang penting. Fikir tentang makhluk-makhluk Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Fikir tentang tanggungjawab amanah kita. Itu lebih penting. Penting bagaimana nak khidmat pada makhluk, melaksanakan syariat. Tak boleh sampainya. Itu yang kena nanti. Kita hanya mampu beriman saja, percaya saja. Dan lagi sabda Nabi SAW, kullukum fi zatillahi ahmaq. Yang sekalian kamu fi zatillah, kullukum, yang sekalian kamu fi zatillah, pada mengenali zat Allah Ta'ala itu ahmaq. Kamu akan jadi ahmaq, jadi bodoh. Kalau kamu ni sibuk duk mikir tentang zat Allah Ta'ala tu, kamu akan jadi bodoh. Jadi sekalian kamu mendapat akan kunhu zat Allah Ta'ala ahmaq. Artinya tiada mendapat kepada kunhu zatnya sekali-kali. Jadi ahmaq tu bodoh. Kerja bodoh lah. Kerja memang tak boleh nak dapat fikir. Boleh jadikan kita gila. Itu yang jadi orang yang jadi bengong. Sebab pun terlalu memikirkan tentang zat Allah Ta'ala.
Kata Syekh Abdul Wahab Al-Sya'rani qadasallahu sirrahu di dalam kitab Al-Jawahir wad-Durar, daripada menterjemahkan kata syekhnya Sayyidi Ali Al-Khawas radhiyallahu anhu, bermula pengetahuan akan hati hak Ta'ala itu tiada merasai dan mendapat akan dia oleh seorang jua pun daripada segala makhluk. Kerana bahawasanya Allah Ta'ala itu bukan ia ain yang dihukumkan akan dia oleh akal, dan bukan ia ain yang dihukumkan akan dia oleh syuhud hati dan mata, tetapi adalah ia itu di balik yang demikian itu. Maka bukan ia ain yang dikenal oleh mereka itu akan dia, dan bukan ia ain yang dijahilkan oleh mereka itu akan dia. Jadi dalam kita nak mengenali Allah Subhanahu Wa Taala tu, ya, kita tak boleh nak menanggapi hal keadaan hati Allah Subhanahu Wa Taala. Macam kita nak mengenal seorang tu, mungkin kita boleh mengenali perasaan dia, mengenali hati dia. Tapi dengan Allah Ta'ala ni kita tak akan mampu. Jadi pengetahuan akan hati hak Ta'ala itu tiada merasai dan mendapat akan dia oleh seorang jua pun. Jadi seorang pun tak akan mampu nak memikirkan tentang macam mana Allah Ta'ala menilai seseorang. Kadang-kadang Allah Ta'ala bertindak di luar sangkaan kita. Nampak? Kita tak boleh nak membuat satu tekaan tentang Allah Ta'ala. Nak menduga hati dia daripada segala makhluknya. Kerana bahawasanya Allah Ta'ala itu bukan ia ain yang dihukumkan akan dia oleh akal. Jadi Allah Ta'ala itu bukannya seperti yang kita boleh hukumkan dengan akal kita. Walaupun akal kita mengenali dia dengan hukum akal, dia mempunyai sifat-sifat yang wajib, dia ada mempunyai sifat-sifat yang mustahil, dia ada sifat-sifat yang harus. Tapi kita tak boleh nak hukumkan Allah Ta'ala sepenuhnya seperti itu. Sebab dia mungkin lebih jauh lagi, kesempurnaan dia lebih daripada itu. Faham tak? Jadi itu hanya dengan hukum akal yang kita susun pengetahuan manusia tu supaya dapat menerima apa yang wajib bagi hak Allah Ta'ala, apa yang mustahil bagi dia, apa yang harus bagi dia. Sedangkan Allah Ta'ala jauh lebih lagi daripada itu. Kita tak tahu. Faham tak? Jadi tentang zat Allah Ta'ala ni tak boleh kita nak terlalu memikiri. Kerana bahawasanya Allah Ta'ala itu bukan ia ain yang dihukumkan. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu bukannya ain. Jadi gambaran yang boleh kita buat hukum, satu-satu hukum ke atas dia. Ataupun suatu zat yang boleh kita hukumkan sesuatu ke atas dia. Sebenarnya dialah yang meletakkan hukuman tu atas kita. Kita mengenali dia tu dengan berdasarkan hukum-hukum akli. Ini berdasarkan akal yang Allah Ta'ala bagi tu, dan kaedah cara nak mengisbatkan Allah Ta'ala tu ada. Jadi dengan kaedah-kaedah manusia yang susun. Wajib, mustahil, harus. Ni manusia yang susun. Cara pembelajaran nak mengenal Allah Ta'ala tu dengan hukum akal. Tapi Allah Ta'ala mengatasi apa yang kita boleh fikir dengan akal kita. Zat dia tu. Jadi kerana Allah Ta'ala itu bukanlah ia ain yang dihukumkan akan dia oleh akal. Dan bukan ia ain yang dihukumkan akan dia oleh syuhud hati. Ini walaupun kita dapat mengalami syuhud, gambaran, pandangan, musyahadah di dalam hati itu, kita tak boleh nak hukumkan apa yang kita nampak kan. Kalau Allah nampak gambaran seperti pemuda ke, orang tua ke, nampak macam malaikat ke, berjanggut ke, tak berjanggut ke, Allah bukan macam tu. Itu hanya syuhud sahaja, gambaran musyahadah saja. Jadi gambaran musyahadah dia hanya ibarat, dia bukannya benda hakikat. Dia hanya gambaran majas, bukan gambaran yang hakiki. Faham tak? Jadi kita tak boleh nak hukum ke Allah Ta'ala seperti mana apa yang kita musyahadahkan itu. Sebab zat dia tu jauh mengatasi apa yang mampu kita musyahadahkan. Itu maksud dia. Jadi kenapa? Kerana bahawasanya Allah Ta'ala itu bukan ia ain yang dihukumkan akan dia oleh akal, dan bukan ia ain yang dihukumkan akan dia oleh syuhud hati dan mata. Tetapi adalah ia itu di balik yang demikian itu. Jadi Allah Ta'ala selain daripada itu, yang tidak menyerupai itu. Sebab itu semua adalah sifat-sifat makhluk yang boleh
ada rupa bentuk lagi, ada gambaran lagi. Faham tak? Maka bukan ia ain yang dikenal oleh mereka itu akan dia, dan bukan ia ain yang dijahilkan oleh mereka itu akan dia. Dan barang siapa mengetahui ia akan yang demikian itu, maka wajib atasnya bahawa menyembah ia akan zat yang suci lagi ghaib. Ini sifat Allah Subhanahu Wa Taala tu, dia memiliki ciri-ciri kesucian. Mana? Maknanya dia tak boleh serupa dengan siapa-siapa pun. Dia suci. Tak? Kalau serupa dengan sesuatu, jadi dia sudah ada pengotoran di situ. Kan? Tidak ada lagi kesucian. Sebab apa? Ada orang dah ambil. Ada makhluk lain pun ada serupa tu, jadi tak suci lah. Kan? Itu ibarat dia. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah zat yang suci daripada sebarang penyerupaan, suci daripada sebarang kekurangan, suci daripada sebarang sifat-sifat kelemahan. Dengan sifat-sifat salbiah tu lah kita nak sabitkan. Allah suci daripada sifat baharu, Allah suci daripada sifat binasa, Allah suci daripada sebarang penyerupaan dengan makhluk. Allah suci daripada bergantung dengan segala sesuatu. Allah suci daripada bersekutu dengan segala sesuatu, baik pada af'alnya atau pada sifatnya, dan apatah lagi pada zatnya. Itu yang kita nak sabitkan, bahawa Allah Ta'ala tu zat yang maha suci lagi ghaib. Ghaib maksudnya tak dapat kita nak hadirkan rupa bentuk ke, apa gambaran ke. Iaitulah ain yang disyuhud. Ini itulah gambaran pandangan yang terhasil dalam musyahadah tadi, iaitu tak ada apa-apa. Sebab dia tak menyerupai segala sesuatu. Kalau ada apa-apa, itu sudah sesuatu. Faham tak? Jadi dia akan jadi tak ada apa-apa. Sebab kalau ada apa-apa, itu adalah sesuatu. Allah tidak menyerupai segala sesuatu. Faham tak? Jadi Allah Ta'ala tu zat yang suci lagi ghaib. Tak boleh menyerupai segala sesuatu dan tak boleh nyata dalam apa bentuk sekalipun. Faham tak? Dia adalah bersifat ghaib. Iaitulah ain yang disyuhud. Itulah gambaran yang diperhatikan. Maksudnya yang disaksikan. Tak ada apa-apa. Yang bersifat ghaib dan suci daripada itu yang kita nak bersihkan pemikiran kita dalam muraqabah tu. Nak sucikan dia daripada sebarang penyerupaan. Kadang-kadang dia lintih macam tu. Kadang-kadang dia lintih macam ni. Kadang-kadang dia lintih rupa tu. Kadang-kadang dia lintih rupa ni. Semua tu kita nak nafikan. Semua tu kita nak sucikan. La ilaha illallah. Zat tu, dia maha ghaib. Tanpa sebarang rupa bentuk, gambaran atau rupa ataupun warna. Faham tak? Itu yang kita nak suci. Itu maksud kita sucikan Allah Subhanahu Wa Taala daripada sebarang pensifatan. Hanya zat semata-mata yang ghaib. Ghaib mutlak. Jadi menyembah ia akan zat yang suci lagi ghaib, iaitulah ain yang disyuhud, dan iaitulah ibadah yang sempurna. Ibadah. Wallahu a'lam. Itulah kesempurnaan ibadah tu apabila kita menyembah kepada hadrat zat yang ghaib. Dalam Quran apa? Allazina yu'minuna bil ghaib. Ciri-ciri orang yang bertakwa tu mereka beriman kepada zat yang ghaib. Innal ladzina yakhshallaha min ibadihi apa? Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun ajrun kabir. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun ajrun kabir. Dalam surah Al-Mulk kita baca kan? Innal ladzina yakhshawna rabbahum, sesungguhnya orang-orang yang dia khasyah, takut kepada Tuhan mereka, bil ghaib, secara ghaib. Lahum maghfiratun, untuk mereka ada maghfirah, keampunan yang bersifat apa? Kabir. Besar, sangat besar keampunan untuk mereka. Sebab apa? Mereka tu beriman kepada zat Tuhan yang secara ghaib tu. Tak ada rupa bentuk mereka, tak ada gambaran, tak ada daripada sebarang penyerupaan. Faham tak? Suci Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maksudnya dalam kita nak mentauhidkan zat tadi tu.
Dan iaitulah ibadah yang sempurna ibadah. Wallahu a'lam. Syahdan, tiada yang sampai kepada makam tauhid al-zat ini melainkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam jua, dan barang yang ada daripada segala anbiya dan aulia yang di bawah qadamnya, yang di bawah telapak kaki, yang di bawah maksudnya mengikuti petunjuk Nabi SAW tadi. Ada di kalangan Nabi-Nabi pun ada. Contohnya macam Nabi Isa AS, Nabi Khidir AS, dan Nabi-Nabi yang Allah Ta'ala masih hidupkan lagi macam Nabi Ilyas AS. Tak? Ini antara Nabi-Nabi yang masih hidup di zaman ni, yang mana mereka tu akan terpaksa menuruti syariat yang ada pada zaman ni lah. Itu syariat Nabi Muhammad SAW. Mana mereka tu berada di bawah qadam Nabi SAW. Martabat mereka anbiya yang dapat tauhid zat tadi. Faham tak? Dan ada juga di kalangan para awliya, di kalangan umat Nabi Muhammad SAW. Itu para masyayikh ni macam syekh imam apa ni, ahlul bait, imam ahlul bait, dan masyayikh zaman tabi'in, zaman sahabat. Contohnya sahabat para awliya lah. Semua sahabat-sahabat para awliya. Mana? Tapi mereka lah sebaik-baik awliya. Sebaik-baik awliya lah, sebab mereka yang radhiyallahu anhum yang terpilih untuk mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik awliya. Sebab tu maka mereka tu sahabat. Jadi mereka tu dapat dapat limpahan tauhid zat tadi. Sebab mereka berdamping dengan Nabi SAW. Sahabat-sahabat. Mereka dapat limpahan tauhid zat. Dan sekalian para awliya daripada kalangan umat Nabi Muhammad SAW yang terpilih lah. Di kalangan awliya, maksudnya awliya ada dua kategori. Satu awliya ammah, satu lagi awliya khassah. Awliya ammah maksudnya semua orang beriman. Mereka ni mungkin tak dapat perkara ni. Tapi yang mungkin yang akan dapat limpahan tauhid zat tu maknanya yang menempuh suluk, yang menempuh wilayah khassah, kewalian khas. Maksudnya yang menempuh daripada wilayah Nabi Adam, wilayah Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, wilayah Nabi Musa, wilayah Nabi Isa, sehinggalah di sempurna 5 lataif tu dia ada ta'aluk dengan latifah akhfar, wilayah Nabi Muhammad SAW. Jadi dia akan dapatlah menuruti sunnah Nabi SAW. Bila dia dapat ikut sunnah Nabi SAW, maka akan terhasillah tajalliyat zati. Sebab apa? Dia menerapkan ciri-ciri yang ada pada zat pribadi Nabi SAW tu pada diri dia. Segala sunnah-sunnah Nabi SAW tu dibawa pada diri dia. Tak? Jadi itulah jalan yang paling mudah untuk mencapai tauhid zati tadi. Tajalli zati tadi. Tak? Dengan menuruti Nabi Muhammad SAW. Itu jalan yang paling cepat sekali. Yang menuruti qadam dia. Yang menuruti qadam maksudnya menuruti jejak langkah, petunjuk, ajaran. Itu maksudnya. Ana wa manittaba'ani. Qul hazihi sabili ad'u ila Allah. Katakanlah inilah jalanku, jalan menyeru manusia kepada Allah. Siapa? Ana wa manittaba'ani. Aku dan semua orang-orang yang ittiba' aku. Sampai hari kiamat. Siapa yang menuruti qadam jejak langkah Nabi SAW? Sebab tu kita ada usul nazar berqadam. Supaya kita pandang setiap langkah kita tu. Adakah langkah kita tu menuruti jejak hawa nafsu kita ke, ataupun kita menuruti setiap kadam para masyayikh menuruti jejak langkah Nabi SAW. Kata Imam Rabbani apa? Pandangan mendahului langkah. Dan langkah menuruti pandangan. Kemana pandangan itu terarah, langkah akan bergerak menuruti kepada pandangan. Menuju kepada pandangan. Jadi kata Imam Rabbani, apabila kemampuan itu sudah terhasil pada diri seorang murid, dia hendaklah memandang ke arah Nabi SAW. Supaya langkah dia akan terarah pada menuruti Nabi SAW. Itu maksudnya. Itu maksud nazar barqadam. Itu daripada maksud nazar barqadam. Jadi syahdan, tiada yang sampai kepada tauhid al-zat ini melainkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam jua, dan barang yang ada daripada segala anbiya dan aulia yang di bawah qadamnya. Kerana tiada yang dijadikan Allah Ta'ala dengan zatnya itu
hanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam jua, seperti yang tersebut di dalam hadis Jabir radhiyallahu anhu yang lagi akan datang pada khatimah, ini pada penutup kitab ini nanti akan dinyatakan sebuah hadis daripada Hazrat Jabir. Jadi bertanya pada Nabi SAW, sejak bilakah kau telah dijadikan sebagai Nabi? Kemudian Nabi menjawab, sejak apa? Mana belum air bercampur dengan tanah lagi. Kan? Ini sebelum Nabi Adam AS tu diciptakan lagi. Dalam muqaddar ilmu Allah Ta'ala tu. Dalam ta'aluk ilmu Allah Ta'ala tu. Dah ada dah ketetapan bahawa Muhammad adalah seorang Nabi. Muhammad adalah seorang Rasul. Tak? Dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala tu dah ada dah. Syahdan. Bermula kaifiat. Maksudnya bermula kaifiat tu macam mana kita nak kaedah-kaedah, cara-cara ataupun teknik, prosedur kita nak mencapai Tauhid Al-Zat ni. Bermula kaifiat yang mengesahkan Allah Ta'ala pada zat itu, iaitu dipandang dengan mata kepala dan dengan mata hati. Yang ni dua-dua mata nak kena guna. Mata kepala nak kena guna, mata hati pun nak kena guna. Kalau mata kepala, dekat kepala lah. Kan? Atas pada hidung tu, bawah pada kening. Kan? Kalau yang mata hati tu pula yang dekat dada kita. Ini di sebalik kedua puting titik kita tu. Kan? Bahawasanya tiada yang maujud di dalam wujud ini, hanya Allah Ta'ala jua. Yang ni kita memandang tu muraqabah lah. Maksudnya dengan mata kepala, syuhud, dan dengan mata hati tu muraqabah. Kan? Bahawa tiada maujud di dalam wujud ini, hanya Allah. La ilaha illallah, kita sebut la ilaha illallah dalam kita berzikir la ilaha illallah tu, kita hadirkan makna dia la maujuda illallah. Tiada yang maujud di dalam alam ini, di dalam fikiranku ini maupun di luar kepala aku ini, di dalam alam ni lah, semua alam ni, kan? Baik yang di dalam alam, dalam diri aku, di luar diri aku, di alam di alam saghir, di alam kabir, di alam imkan, di alam amar ke, di alam khalaq ke, tiada yang wujud melainkan Allah. Tu saja. Kan? Arasy pun tak ada, kursi pun tak ada. Kan? Langit pun tak ada, bumi pun tak ada, bintang pun tak ada, bulan pun tak ada. Yang ada hanya Allah. Itu maksudnya. Jibril pun tak ada, Mikail pun tak ada, Israfil tak ada, Israel pun tak ada, syurga pun tak ada, neraka pun tak ada. Yang ada hanya Allah. Itu maksud tauhid zat tadi. Nak menafikan segala yang maujud, mengisbatkan hanya wujud zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu yang kita pandang dengan mata kepala dan fikir dengan mata hati. Raqabah. Iaitu ibarat daripada fana segala zat kita. Jadi segala zat kita pun kita akan jadi fana bila kita memandang tawajuh pada tauhid zat. Kita akan binasalah badan. Fana lah segala zat kita. Binasalah. Akan mengalami kebinasaan. Dan segala zat yang lainnya daripada zat kita. Ini fana segala zat kita. Ini kita rasa diri kita ni tak ada. Dan segala yang selain daripada Allah Ta'ala ni pun segalanya tak ada. Melainkan zat Allah Ta'ala je yang ada. Itu dia akan di dalam pengalaman ahwal dia tadi. Iaitu ibarat daripada fana segala zat kita dan segala zat yang lain daripada zat kita. Daripada segala makhluk di bawah zat Allah Ta'ala. Ini lenyap habis. Ibaratnya macam mana tahu? Walaupun di malam hari tu kita nampak langit tu bertaburan bintang-bintang. Kan? Banyak bintang-bintang tu. Berjuta-juta. Tak dapat kita nak hitung bintang-bintang tu. Wujud bintang-bintang tu di langit. Tapi bila siang hari, dengan hanya terbitnya satu mentari, lenyap habis bintang-bintang.
Tapi ada juga kat situ. Tapi lenyap, tak nampak terus. Yang nampak hanya mentari. Itulah ibaratnya. Bila kita, bila nur zat tadi tu sudah masuk ke dalam hati hamba tadi tu kan. Dia nampak makhluk ni semua tak ada dah. Ibarat bintang-bintang tadi tu semua lenyap dah. Sebab apa? Nur zat tu sudah muncul. Kan? Pengenalan kepada hadrat zat, makrifat zat tu dah muncul. Segala makrifat dia, pengetahuan tentang segala yang selainnya Allah Ta'ala tu lenyap habis. Itu. Ya. Bahawasanya tiada yang mawujud di dalam wujud ini hanya Allah Ta'ala jua. Iaitu ibarat daripada fana segala zat kita dan segala zat yang lain daripada zat kita. Daripada segala makhluk di bawah zat Allah Ta'ala. Sekira-kira tiada yang mawujud melainkan Allah Ta'ala jua sendirinya. Dan adalah wujud segala yang lain daripada segala makhluk itu menempati tiada. Ini segala kewujudan yang ada tu, dia dah jadi tak ada dah. Macam bintang-bintang tadi asalnya ada. Tapi dengan sebab wujudnya mentari tu, satu bintang pun kita tak boleh nak nampak dah. Di siang hari tadi. Nampak? Satu bintang pun tak nampak. Hilang, lenyap daripada pandangan. Padahal ada juga kat situ. Kan? Jadi itu yang dimaksudkan. Segala makhluk tadi jadi habis lenyap. Hanya dengan sebab apa? Kita bertawajuh kepada hadrat zat. Jadi, keadaan makhluk tadi menempati makam tak ada lah. Walaupun pada asalnya, sebab apa dia kejap ada, dia boleh jadi tak ada. Hilang, lenyap pula. Jadi menempati makam tiada. Benda yang ada, kejap ada, boleh tak ada ni, dia menempati makam tiada. Jadi sebab itu makhluk ni dianggap tiada. Faham tak? Yang ada hanya zat Allah Subhanahu wa Ta'ala semata-mata. Ya. Jadi segala makhluk itu menempati makam tiada. Kerana wujud yang lain daripada Allah Ta'ala itu bukan mawujud sendirinya. Yang ini segala wujud yang ada selain Allah Ta'ala itu bukannya diwujud dengan wujud sendiri. Bukan qiyamuhu binafsihi macam Allah Ta'ala. Semua makhluk-makhluk itu diwujud semuanya dengan kudrat, iradat, izin, af'al perbuatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang penciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nampak? Bukannya wujud dia dengan sendiri. Bergantung dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi, yang bergantung dengan Allah Ta'ala ni ibarat tak ada. Faham tak? Kerana wujud yang lain daripada Allah Ta'ala itu bukan mawujud sendirinya. Hanya ia mawujud dengan Allah Ta'ala jua. Nampak? Macam kita ni semua. Bukan kita boleh ada sendiri-sendiri. Faham tak? Kalau tanpa ada ibu bapa kita, tu pun kalau Allah Ta'ala tak izin, tak jadi juga. Setakat ibu bapa kita je lah ada. Kita ni tak ada lah. Abang kita lah ada. Kakak kita lah ada. Kan? Adik kita lah ada. Kita mungkin tak ada. Kalau Allah Ta'ala tak izin. Tapi semua dengan izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala berlaku. Jadi, kerana wujud yang lain daripada Allah Ta'ala itu bukan mawujud sendirinya. Hanya ia mawujud dengan Allah Ta'ala jua. Jadi, sesuatu yang wujud dengan izin Allah Ta'ala ni ibaratnya tak ada lah. Nak kena tunggu izin baru boleh ada. Kalau tak izin, ini maknanya dia bukanlah suatu kewujudan yang hakiki. Tetapi memerlukan keizinan daripada pencipta. Jadi diibaratkan seperti tiada wujud kewujudannya. Yang wujud hanya zat Allah Ta'ala semata-mata. Hanya ia mawujud dengan Allah Ta'ala jua. Artinya wujud yang lain daripada Allah Ta'ala itu qaim ia, yakni berdiri ia dengan wujud Allah Ta'ala. Jadi kita ni dapat berdiri, dapat hidup, dapat merasai kenikmatan dalam kehidupan dunia ni hanya dengan izin Allah Ta'ala. Faham tak? Disebabkan adanya Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala tak ada, izin dia pun tak ada. Kita lagi lah tak ada. Faham tak? Jadi dengan wujud Allah Ta'ala tadi tu dapatlah kita merasai kenikmatan wujud ni. Sesuai dengan kehendak dia tadi. Jadi, artinya wujud yang lain daripada Allah Ta'ala itu qaim ia. Jadi berdiri ia dengan wujud Allah Ta'ala. Tiada qaim dengan sendirinya. Ini makhluk tu tak dapat wujud dengan sendiri.
tak dapat berdiri sendiri. Semua bergantung dengan ilahi. Baik sebelum dia ada maupun sesudah dia ada dan selepas dia tiada nanti pun. Semua bergantung dengan Allah Ta'ala juga. Nampak? Sedangkan Allah Ta'ala tak bergantung dengan sesiapa. Betul tak? Jadi, tiada qaim dengan sendirinya. Ini segala makhluk itu. Tetapi adalah wujud yang lain daripada Allah Ta'ala itu khayal artinya. Jadi segala makhluk yang diciptakan ini, kewujudan makhluk-makhluk ini hanyalah ibarat khayalan semata-mata. Itu dipanggil alam, makhluk ini dipanggil wujud yang bersifat imkan. Wujud imkan, wujud yang mungkin saja. Jadi kewujudan kita ni benda yang bersifat mungkin ni benda yang bersifat khayali je lah. Faham? Bukan wujud yang hakiki. Wujud yang hakiki hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni hanya kewujudan yang bersifat mungkin. Boleh jadi daripada tak ada, boleh ada. Dan kita ni bukan boleh ada selama-lama pun. Kita pun tak boleh nak buat ketentuan kehendak gitu, mesti jadi tak juga. Kan? Kita pun kadang-kadang terpaksa menuruti takdir ketentuan Allah Ta'ala juga. Kita nak keselamatan tapi kadang-kadang Allah bagi kita kemalangan ni, itu semua kehendak Allah Ta'ala, bukan kita boleh nak tentukan. Betul tak? Jadi makhluk ni ibaratnya tak ada. Dia tak boleh nak tentukan keputusan untuk diri dia pun. Esok nak buat apa pun dia tak boleh nak confirm lagi. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala lah yang menentukan segala sesuatu. Jadi semua makhluk ini dapat berdiri disebabkan adanya Allah Subhanahu Wa Taala. Semua makhluk ini dapat wujud disebabkan adanya wujud Allah Taala. Kalau tak ada Allah Taala, tak ada segala apa sesuatu pun dapat wujud. Jadi wujud yang lain daripada Allah Taala itu hanya khayal. Artinya menempati akan yang ma'dum. Jadi menempati kedudukan ma'dum. Ma'dum artinya lawan bagi maujud. Kalau maujud artinya ada, ma'dum artinya tiada. Kalau wujud artinya ada, adam artinya tiada. Kalau maujud artinya ada, ma'dum artinya tiada. Ma'dum. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala zat yang wujud, maujud. Selain daripada Allah, semuanya adalah adam dan ma'dum. Sebab selain daripada Allah, semuanya asal daripada tiada. Jadi benda yang asal daripada tiada ni ibaratnya tiada lah. Benda tak ada. Mana? Baik aras ke, kursi ke, syurga ke, neraka ke, segala makhluk, malaikat ke, alam semesta ni ibaratnya tiada lah. Segalanya ma'dum belaka. Jadi artinya menempati akan yang ma'dum. Ini segala yang wujud yang lain daripada Allah Ta'ala itu khayal. Artinya menempati akan yang ma'dum pada tempat yang mawujud. Jadi kewujudan makhluk ni kalau nak dibandingkan dengan wujud Allah Ta'ala tu ibarat wujud makhluk ni ibarat tak ada lah. Itu je. Nak compare, nak bandingkan kewujudan kita, makhluk ni, sekalian makhluk ni dengan kewujudan Allah Ta'ala yang sedia ada, ibarat kita ni tak ada apa lah. Itulah maksud dia. Ibarat wujud kita wujud khayali je. Wujud daripada tak ada, boleh ada, lepas tu kok-kok lah nanti ada balik ke, kita tak tahu. Kok-kok boleh masuk syurga ke neraka, kita pun tak tahu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala tu ialah wujud yang hakiki. Segala yang selain pada Allah Ta'ala, wujud yang khayali. Jadi wujud yang hakiki ialah yang sebenar-benarnya ada. Wujud yang khayali ni ibaratnya macam tak ada. Ini bila kita dah bertawajuh kepada hadrat zat Allah Ta'ala, wujud zat Allah Ta'ala, maka ibaratnya wujud diri kita ni pun dah tak ada. Mana? Jadi segala yang wujud yang lain daripada Allah Ta'ala itu khayal artinya. Menempati akan yang ma'dum pada tempat yang mawujud dan waham. Ini kewujudan kita ni hanya kewujudan yang waham. Tahu tak? Bukan kewujudan yang betul-betul dapat yakini bahawa kita ni memang ada. Tak boleh nak kata juga. Sekarang esok Allah Ta'ala bagi jalan terus. Dah tak ada, dah habis, tamat cerita. Cerita apa?
Tunggulah kiamat nanti pula bangkit. Mana kita boleh tahu lah. Jadi Allah yang sebenar-benarnya ada, kita ni ibaratnya tak ada lah. Itu je senang nak kita fahamkan. Ya. Jadi kewujudan kita ni hanya bersifat waham, bersifat khayal. Artinya sangka dan batil juga. Ini kehidupan, kewujudan makhluk ni adalah kewujudan yang batil. Kewujudan Allah adalah kewujudan yang hak. Ya. Jika dinisbahkan kepada wujud Allah Ta'ala, kewujudan selain daripada Allah Ta'ala ni semuanya batil belaka, sangka belaka, waham belaka, khayal belaka. Kata Syekhuna Al-Arif Billah Maulana Al-Syekh Siddiq bin Umar Khan rahimahullah, bermula segala wujud ghairullah itu, ini segala kewujudan yang selain daripada Allah Ta'ala itu, seperti wujud yang kita lihat akan dia di dalam mimpi juga. Allah. Ini segala wujud ni ibaratnya seperti apa yang kita lihat dalam mimpi juga. Dalam mimpi itu benda bukan hakikat. Kan? Jadi kita ni wujud ni ibaratnya, segala yang wujud ni ibaratnya seperti apa yang kita lihat dalam mimpi juga. Ini kata Syekh Abdul Syekh Siddiq bin Umar Khan Arif Billah Maulana. Katanya bermula segala wujud ghairullah itu seperti wujud yang kita lihat akan dia di dalam mimpi juga. Tiada baginya hakikat. Allah. Ini kita ni apa hakikat pun tak ada. Jadi ibarat apa yang dilihat dalam mimpi lah benda yang tak ada hakikat. Maka apabila jika kita hilanglah ia seperti demikian, tiada baginya hakikat. Maka apabila jaga kita, jadi apabila kita jaga daripada mimpi, ini jaga daripada tidur, kan gambaran tu hilang. Cerita yang tadi dalam mimpi tadi jadi raja, naik unta, pergi ke Mekah, pergi Madinah, ke Ethiopia, Bukhara ni semua. Keluar-keluar tengok, ada katil je pun. Hilang cerita tadi. Jadi begitulah ibaratnya kehidupan kita ni, makhluk ni. Macam ibarat macam mimpi lah. Sebab apa yang kita alami ni benda bukan hakikat. Nanti lepas mati habis ni semua barang. Dia jadi cerita lain pula dah. Kita tak tahu. Kan? Jadi Allah Subhanahu Wa Taala yang menjadikan segala sesuatu. Jadi segala yang selain daripada Allah Ta'ala tu bukanlah wujud yang hakiki. Jadi bermula segala wujud ghairullah itu seperti wujud yang kita lihat akan dia di dalam mimpi juga. Tiada baginya hakikat. Maka apabila jaga kita, hilanglah ia. Seperti demikian itulah wujud ghairullah. Apabila kita mati, ibaratnya macam kita jaga daripada tidur lah. Habis cerita tadi mana? Tadi jadi raja, ada istana, 2-3 kereta BMW, 2 biji ni rumah. Mati habis hilang semua cerita. Ibaratnya macam tu lah. Macam kita, mana bila mati tu ibaratnya kita terjaga daripada tidur. Jadi itu yang itu yang perlu kita perhatikan. Bermula segala wujud ghairullah itu seperti wujud yang kita lihat akan dia di dalam mimpi juga. Tiada baginya hakikat. Maka apabila jaga kita, hilanglah ia. Seperti demikian itulah wujud ghairullah. Apabila kita mati, nescaya hilanglah ia. Maka baharulah pada ketika itu jaga. Dan kita lihat bahawasanya tiada baginya wujud sebenarnya. Allah. Ini bila kita dah mati nanti baru kita tahu wujud kita ni sebenarnya ibaratnya tak ada. Nampak? Sebab dulu kita ada kat dunia jadi hero. Sehari je. Ibaratnya tak sampai sehari pun. Nak bandingkan dengan panjangnya kehidupan. Seperti sabda Nabi SAW, An-nasu niyamun. Fa'iza matu intabahu. Yakni, bermula segala manusia itu. Ini an-nas, bermula segala manusia itu. Niyamun. Adalah orang yang tidur.
Fa idza matu, apabila mereka itu semua mati, intabahu, barulah mereka sedar. Barulah mereka, oh, baru nak dapat kesedar, baru nak apa? Beringat. Nak beringat apa lagi dah? Itu ibaratnya. Ya? Seperti sabda Nabi SAW, An-nasun niyamun, fa idza matu intabahu. Yang ini bermula segala manusia itu tidur. Maka apabila mati mereka itu, barulah jaga mereka itu. Maka ada pun mati itu dua perkara pada istilah li ahli tasawuf. Yang dikatakan mati itu ada dua. Di sisi ahli tasawuf ada dua pengertian yang dikatakan mati itu, maut. Pertama, maut hissi, yang ini mati hissi. Yang dikatakan mati hissi itu mati jasad lah. Mati jasad. Namanya iaitu ibarat daripada bercerai roh daripada jasad. Mati hissi lah. Mati fizikal lah. Roh tu bila dah keluar daripada jasad tu, maka itu dimasukkan mati. Jadi istilahnya mati itu mati hissi. Keduanya mati maknawi. Ini mati pada sudut pengertian maknawi. Ya, keduanya mati maknawi namanya, iaitu yang diisyaratkan oleh Rasulullah SAW dengan sabdanya, mutu qabla an tamutu, wa man arada an yanzura ila mayyitin yamshi ala wajhil ard falyanzur ila Abi Bakrin. Sabda Nabi SAW, mutu, matilah kamu, matilah kamu sebelum kamu mati. Sebelum kamu mati siap-siap. Itu yang kita belajar. Aku sudah mati, dimandikan orang, digabalkan orang, disembayangkan orang, dihantarkan orang jenazah aku ke dalam liang lahat. Itu kita belajar tu. Dalam kita kaifiat zikir tu. Belajar mati siap-siap. Jangan nak mati. Belajar mati siap-siap. Aku sudah mati. Mutu. Mutu ni maksudnya apa? Fi'il amar. Mutu. Qabla an tamutu, sebelum kamu mengalami kematian. Wa man arada an yanzura ila mayyitin, barang siapa yang berkehendak hendak melihat kepada orang mayat, orang yang sudah mati, yamshi ala wajhil ard, yang dapat berjalan-jalan di atas muka bumi, falyanzur ila Abi Bakrin, maka hendaklah kamu pandang kepada Abu Bakar. Allahu Akbar. Sayyidina Abu Bakar tu ibarat orang mayat yang berjalan. Ini dihidup dalam kehidupan dunia tu ibaratnya mayat yang berjalan. Ini dia sudah fanakan diri dia sebelum dia mengalami kematian. Itu yang maut maknawi, mati maknawi, bukannya mati hissi. Tak? Mati maknawi maksudnya mati keakuan diri. Mati buang keakuan diri yang amarah tu. Serah keakuan diri tu semua ikut mematuhi kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Tenang dalam mematuhi perintah Allah. Daripada tahap mutmainnah tadi tu dia meningkat daripada radiyah, mardiyah daripada kamilah. Di situ baru keakuan diri tu terpelihara. Bila nafs tu dah jadi mutmainnah. Kalau tidak, nafs tu amarah je lah. Keakuan diri tu nak berontak, nak marah, nak buat ikut suka hati, kehendak. Yakni matikan olehmu akan diri kamu sebelum lagi mati kamu. Yakni matikan keakuan diri tadi. Itu mati maknawi. Yakni matikan oleh kamu akan diri kamu. Yakni matikan keakuan kamu sebelum lagi mati kamu. Yakni sebelum kamu mati hissi, kamu matikan
maknawi. Matikan nafs kamu dengan kematian maknawi. Itu maksudnya. Sebelum matinya dengan kematian hissi. Faham tak? Jadi matikan kita punya mental spiritual tadi tu, kan? Sebelum kita mengalami kematian fizikal lah maksudnya. Faham? Dan barang siapa menghendaki melihat kepada mayat yang berjalan ia di atas bumi, maka hendaklah lihat olehmu kepada Abi Bakar, iaitu ibarat daripada mati nafs yang amarah. Nampak? Ini orang yang sudah dapat menundukkan nafs amarah dia. Dia dah matikan kehendak-kehendak kerjaan jahat dalam hati dia. Kehendak-kehendak yang mungkar, yang derhaka, yang ingkar tu dia dah matikan kehendak-kehendak tu. Nafsu amarah tu sehingga nafs itu dah tenang dalam mematuhi perintah Allah, mengingati Allah. Nafs yang mutmainnah. Ala bi zikrillahi tatmainnul qulub. Apa? Bila dengan mengingati Allah tadi tu, dia akan menyebabkan qalb kita mencapai ketenangan, ketenteraman. Kemudian nafs pun dia akan mencapai ketenteraman dengan cara yang sama, dengan mengingati Allah. Bila nafs tu dah mengingati Allah, dia tenang, tenteram, dia dah mencapai mutmainnah, tu yang Allah Ta'ala panggil, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, bukan qalbul mutmainnah. Tadi Allah Ta'ala perintah beritahu, ala bi zikrillahi tatmainnul qulub. Dengan berzikir kepada Allah, dia akan beri kesan qalb yang akan jadi tenang. Kan? Nafs pun dia akan dengan cara yang sama, kaedah yang sama. Faham tak? Ini nafs akan tenang dengan mengingati Allah Ta'ala juga. Sebab apa? Nafs ni dia hanya furuh kepada qalb. Asal qalb. Nafs ni difarak. Cabangan bagi qalb. Faham tak? Faham? Nafs ni cabang. Sebab tu nafs ni dia kena wukuf kat qalbi. Bila wukuf qalbi, maknanya dia kena tenung kepada asal dia. Qalb dia. Bila qalb sudah fana, nafs tenung qalb, nafs tu akan jadi fana. Itu je senang kaedah dia. Ya. Jadi, sebagaimana yang dialami oleh Sayyidina Abu Bakar, dia sudah fana nafs dia yang amarah. Dan ibarat daripada pandang akan bahawasanya segala ghairullah itu fana. Ini segala sesuatu yang selain daripada Allah Ta'ala ibarat tak ada, binasa. Dan tiada pada hakikatnya intaha. Ini segala sesuatu selain Allah Ta'ala tu, kewujudan mereka tu ibarat kewujudan yang tiada. Habis. Bermula wujud Allah Ta'ala itu wujud yang sebenarnya dengan nisbah kepada tiap-tiap suatu yang lain. Ya. Jadi wujud Allah Ta'ala tu nak dibandingkan dengan wujud yang selainnya, hanya Allah, wujud Allah Ta'ala itulah wujud yang sebenar. Segala yang selain Allah Ta'ala tu wujudnya tak benar. Bukan kata tak benar. Bukan kata tak benar. Tak ada pun. Bukan kewujudan yang sebenar. Hanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah kewujudan yang sebenar. Bermula wujud Allah Ta'ala itu wujud yang sebenarnya dengan nisbah kepada tiap-tiap suatu yang selainnya. Ini jika kita nak bandingkan kewujudan yang selain pada Allah, wujud kita dan wujud makhluk-makhluk ni dengan wujud Allah lah wujud yang hakiki. Wujud selain Allah ni wujud yang tidak hakiki. Seperti sabda Nabi SAW, ala kulli syai'in ma khalallahu batilun. Artinya, ketahui olehmu bermula tiap-tiap suatu yang lain daripada Allah Ta'ala itu, iaitu batil jua adanya. Nampak? Segala sesuatu yang selain daripada Allah Ta'ala itu semuanya adalah batil. Dan apakah dalilnya? Dalil yang menunjukkan atas yang demikian itu amat banyak. Ini banyak bukti-bukti, dalil-dalil, petunjuk yang nak membuktikan bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah wujud yang hakiki. Selain daripada Allah Ta'ala, ibaratnya tak wujud, tak ada. Ya. Dalil yang menunjukkan atas yang demikian itu amat banyak. Seperti firman-Nya, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ini daripada surah Al-Waqi'ah. Kullu man 'alaiha fan.
Tiap apa yang ada di atas alam ini, alaiha, semuanya akan fana. Wa yabqa, dan yang kekal, yang akan kekal, wajhu rabbika, yang ini hanyalah wajah Tuhan kamu, ini zat Tuhan kamu yang bersifat zul jalali, yang bersifat maha kebesaran, wal ikram, dan berkemuliaan. Ini hanya zat Allah Ta'ala lah yang akan kekal abadi. Tafsirnya, bermula tiap-tiap barang yang ada daripada segala haiwan atau yang bersusun atas zat dan sifat sekaliannya itu, ini segala makhluk-makhluk ni lah yang bersusun-susun, yang cipta daripada segala jisim-jisim ni semua, yang memiliki berbagai-bagai a'rab ni semuanya, segala haiwan-haiwan, segala makhluk-makhluk, segala kejadian yang di alam maya ni, di alam ni semuanya akan binasa. Ya. Bermula tiap-tiap barang yang ada daripada segala haiwan atau yang bersusun atasnya, yakni segala makhluk yang berada di dalam alam ni. Ya. Yang bersusun atas zat dan sifat sekaliannya itu binasa pada masa yang dahulu dan pada masa sekarang dan pada masa yang lagi akan datang. Dan kekal zat Tuhanmu, ya Muhammad, yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Jadi segala makhluk tu semuanya akan fana. Ya. Baik fana pada masa yang dahulu, ada yang fana pada masa sekarang, dan ada yang akan fana pada masa akan datang. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan mengalami sama sekali hal keadaan fana binasa itu. Kerana Allah Ta'ala tu wa yabqa, dia akan kekal. Ya. Dan lagi firman Allah Ta'ala, kullu syai'in halikun illa wajhah, yakni bermula tiap-tiap sesuatu itu binasa. Kullu syai'in halikun, setiap segala sesuatu itu akan binasa, illa, kecuali wajhahu, kecuali wajahnya, kecuali zat Allah Ta'ala tidak akan binasa. Ya. Yakni bermula tiap-tiap sesuatu itu binasa ia pada masa yang telah lalu dan pada masa sekarang dan pada masa yang lagi akan datang. Jadi segala sesuatu itu binasa. Sama ada dulu telah binasa, macam orang-orang terdahulu banyak yang binasa, kaum Ad, kaum Samud, ya. Ada yang binasa pada masa sekarang disebabkan kezaliman ataupun peperangan ataupun apa-apa hal keadaan. Dan ada juga makhluk-makhluk yang akan dibinasakan pada masa akan datang. Semua akan mengalami kebinasaan. Tak ada sesuatu pun yang akan kekal. Yang kekal illa wajhahu, kecuali zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yakni bermula tiap-tiap sesuatu itu binasa ia pada masa yang telah lalu dan pada masa sekarang dan pada masa yang lagi akan datang, melainkan zat Allah Ta'ala jua yang tiada binasa. Dan sabda Nabi SAW, kana Allah wa lam yakun syai'un ma'ahu, artinya adalah Allah Ta'ala itu padahal tiada ada sesuatu sertanya. Yang ini Allah Ta'ala tu dah sedia ada dah. Kana fi'al madhi. Ya. Kana Allah, yang ini sedia ada dah Allah Ta'ala tu, wa lam yakun syai'un ma'ahu, dan tiada sesuatu pun yang berserta dengan dia, yang mendampingi dia. Ma'ahu, ma'iyat dengan dia tu tak ada siapa-siapa pun. Ya. Jadi Allah Ta'ala tu dah sedia ada dalam keadaan tunggal, esa pada zat dia. Ya. Tak ada siapa-siapa pun yang mendampinginya. Walam yakun syai'un ma'ahu, artinya adalah Allah Ta'ala itu padahal tiada ada sesuatu sertanya. Sebab dia dah sedia ada dalam keadaan wahdaniyah. Dan menambahi ulama, wahwal anu ala ma huwa alaihi kan, wahwal an, dan dia sekarang ini, ala ma huwa alaihi kan, berada atas keadaan sebagaimana dia telah berada semenjak dahulu lagi. Jadi keadaan Allah Ta'ala sekarang ni macam mana dia dulu, macam mana dia semenjak asal sedia ada, macam itulah keadaan Allah Ta'ala tu, tidak mengalami sebarang perubahan. Kerana perubahan itu adalah sifat makhluknya, makhluk yang bersifat berubah.
Yang berubah ni dipanggil alam. Kullu alamin mutaghayyirun. Wa kullu mutaghayyirun hadisun. Jadi setiap ini alam itu al-alamu mutaghayyirun. Alam itu dia berubah-ubah. Dan setiap yang berubah-ubah itu adalah bersifat baharu. Al-alamu mutaghayyirun. Alam itu berubah-ubah. Wa kullu mutaghayyirun hadisun. Dan setiap yang berubah-ubah itu adalah bersifat baharu. Jadi al-alamu hadisun. Alam itu bersifat baharu lah. Sebab alam berubah-ubah. Tahu tak? Mana ada alam ni duduk dalam keadaan kekal, tak berubah-ubah. Tahu tak? Bintang pun berubah lagi tempat. Apatah lagi hal keadaan kita. Kejap baik, kejap jahat, kejap elok, kejap sihat, kejap sakit dan sebagainya. Jadi keadaan alam semuanya dia tidak duduk dalam satu hal keadaan yang tetap. Kecuali Allah Subhanahu Wa Taala zat yang mutlak, tidak mengalami sebarang perubahan. Wahuwal an ala ma huwa alaihi kan. Artinya, dan iaitu adalah Allah Ta'ala pada sekarang ini atas barang yang ada ia atasnya telah lalu. Ini sebagaimana Allah Ta'ala keadaan zat dia tu semenjak sedia ada, begitulah sehingga kini dan selama-lamanya. Dan lagi sabda Nabi SAW yang diriwayatkan akan dia oleh Tirmizi. Wallazi nafsi Muhammadin biyadihi law annakum dallaitum bijabalin ilal ardi lahabita ala Allahi summa qara'a wal awwal wal akhiru al ayah. Artinya, law annakum dallaitum bihablin ilal ardi lahabata ala Allahi summa qara'a wal awwal wal akhiru al ayah. Artinya, demi Tuhan, yang ada diri Muhammad itu jadi dengan kudratnya. Jikalau kamu ulurkan akan tali daripada langit ke bumi, nescaya turun sampai ia atas wujud Allah Ta'ala. Kemudian daripada ayat, maka membaca Rasulullah SAW, huwal awwal wal akhir, hingga akhir ayat. Bermula hasilnya segala wujud sesuatu itu dengan dinisbahkan kepada wujud Allah Ta'ala yang hakiki itu khayal dan waham dan majas juga. Ini segala wujud kita yang selain pada Allah Ta'ala ni adalah wujud khayali ataupun wujud wahami ataupun kita istilahkan sebagai wujud majazi. Sebab wujud kita bukan wujud yang hakiki. Kerana wujudnya itu antara dua adam. Ini kewujudan kita ni berada di antara dua ketiadaan. Asalnya daripada tiada dan akan menuju kepada tiada. Kita ni duduk di tengah-tengah. Jadi kewujudan yang berada di antara dua ketiadaan, ini dua adam, ibaratnya tak ada lah. Tak? Sebab dia mengalami dua kali tak ada. Ibaratnya tak ada lah. Itu. Bermula hasilnya segala wujud sesuatu itu dengan dinisbahkan kepada wujud Allah Ta'ala yang hakiki itu khayal dan waham dan majas juga. Kerana wujudnya itu antara dua adam. Ini dua ketiadaan. Bermula wujud yang antara dua adam itu adam juga. Jadi ini rumus. Sesuatu yang wujud antara dua keadaan tidak wujud, maka dia adalah dihukumkan sebagai tidak wujud. Faham tak? Sesuatu kewujudan yang wujud di antara dua keadaan tidak wujud, yakni asalnya daripada tak wujud menuju wujud, kemudian menuju kepada tidak wujud balik. Jadi ibaratnya tak wujud lah. Ibarat tak wujud lah. Bermula wujud yang antara dua adam itu adam juga.
Dan tiada wujud daripada hakikatnya. Jadi pada hakikatnya, ibaratnya tak wujud. Dan tiada wujud pada hakikatnya itu dengan sendirinya. Tetapi adalah adanya itu dengan wujud Allah Ta'ala. Jadi wujud kita ni disebabkan adanya Allah Ta'ala tadilah. Sebab adanya Allah, wujudnya Allah, maka kita ni pun Allah Ta'ala berkehendak untuk wujudkan. Kait dengan kehendak dia juga. Kalau dia tak berkehendak, tak ada je. Betul tak? Yakni qaim ia biwujudillah Ta'ala. Jadi kita ni tak boleh nak berdiri sendiri. Kita ni berdiri, kita ni dapat berdiri, dapat wujud ni bergantung dengan wujud Allah Ta'ala. Sedangkan Allah Ta'ala qaim qiyamuhu binafsihi. Dia qaim bizatihi. Dia berdiri dengan sendirinya, dengan zat dia. Tak bergantung dengan siapa-siapa. Faham tak? Sebab dia dah ada sebelum segala sesuatu ada.